Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال. hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man kanatid dunya hamma farraqallahu alaihi amrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, barang siapa yang cita-citanya ataupun yang penting di dalam hidupnya dunia, bang siapa yang celek mata ingat dunia sampai nak pejam mata tidur ingat dunia, bang siapa yang dunia itu sangat important dalam hidup dia, farraqallahu alaihi amrah. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan porak-perandakan urusannya. Siapa yang daripada celek mata pagi sampai tidur malam, otak tak ada ingat lain melainkan ingat dunia. Dunia ni ialah ingat duit ringgit, ingat jawatan, ingat nak naik pangkat, ingat benda-benda yang tak membawa ke akhirat. Bang siapa yang macam tu hidup dia, Nabi kata farraqallahu alaihi amrah. Satu benda Tuhan nanti buat kat dia, Tuhan akan jadikan urusan dia porak-peranda. Dia buat tak jadi belaka. Dia buat nak jahanam semua. Dia buat apa pun tak ke mana. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Nabi kata bahkan Allah akan jadikan di antara dua mata dia kefakiran. Maknanya dapat 1,000 tak cukup, dapat 5,000 tak cukup, dapat 10,000 tak cukup, dapat 20,000 sebulan tak cukup.
Pasal apa dia ni jadi macam ni? 1,000 tak cukup tak apa, tapi 5,000 tak cukup, 10,000 tak cukup, 15,000 tak cukup, 20,000 tak cukup. Pasal apa dia ni jadi macam ni? Nabi kata wa ja'ala faqrahu baina ainai. Pasal Allah sudah letak kefakiran di antara dua mata dia. Dia rasa tak cukup. Kita dengar dia dapat pendapatan sebulan 15,000, kita kata oh banyaknya, bagi dia tak cukup. Pasal apa dia jadi tak cukup? Pasal dia dalam diri dia, dalam hidup dia, dalam mimpi dia, dalam jaga dia, dunia yang dia ligat. Maka orang yang macam ni wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah letak kefakiran di antara dua mata dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Nabi kata dan Allah akan bagi ke dia ni panggu ataupun bahagian dia atas dunia takat mana yang dituliskan untuk dia. Tidak ada ekstra rezeki untuk dia. Tidak ada bonus daripada Allah kepada dia. Banyak mana yang ditulis, banyak mana yang ditakdirkan, banyak tu aja Tuhan akan bagi. Wa man kanatil akhiratu niyatah. Kata Nabi, dan barang siapa yang akhirat itu yang menjadi niat dia. Dia buat apa pun, dia kerja kerajaan ke, dia buat menyaga ke, dia buat apa pun dalam dunia ni, niat dia nak cari rezeki, nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat bendang ni pasal apa? Pasal nak sara keluarga dan pasal boleh keluar zakat. Dalam 100 orang, dalam 1,000 orang ada seorang macam ni, tak ramai. Di antara tujuan, di antara sebab pasal apa dia buat bendang, di antara sebabnya ialah supaya dia dapat peluang untuk keluar zakat. Kerana zakat itu ibadah. Nabi kata wa man kanatil akhiratu niyatah. Bang siapa yang akhirat itu yang menjadi niat dia, yang terselit dalam hati dia, yang duk tersimpan dalam hati dia ni apa dia? Dia nak cari keredaan Allah. Kalau dia jadi menteri pun dia nak cari keredaan Allah. Kalau dia jadi DO pun dia nak cari keredaan Allah. Kalau dia jadi guru besar sekolah pun dia nak cari keredaan Allah. Kalau dia jadi guru, dia cikgu pun dia nak cari keredaan Allah. Jama'allahu lahu amrah. Nabi kata satu benda Tuhan janji dekat dia, Tuhan akan jadikan urusan dia beres semua. Kalau Allah itu keutamaan dalam hidup dia, kalau keredaan Allah itu yang diburu, yang dicari oleh dia, Allah janji wa jama'allahu lahu amrah. Allah akan jadikan urusan dia, kerja dia beres. Dia tak ada serabut, dia tak ada semak perut, dia buat kerja jadi. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Nabi kata bahkan Allah jadikan dia satu orang yang kaya jiwa, satu orang yang kaya hati, satu orang yang mempunyai sifat qanaah, satu orang yang Tuhan bagi apa ke dia, dia puas hati. Allah bagi berapa pun dekat dia, dia redha. Allah bagi banyak mana pun dekat dia, dia alhamdulillah, dia syukur pada Allah, dia terima kasih kepada Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia nanti mai dekat dia dalam keadaan dia berat hati untuk nak terima. Rezeki dia tak cari, duk bergolek mai ke dia. Rezeki dia tak gelut sampai tinggal ibadat, tapi rezeki itu Tuhan duk golek mai ke dia. Raghimah ni dalam bahasa Arab maksud dia unwilling. Orang putih kata unwilling, maksud dia tak mau pun, dia tak cari pun, Tuhan bagi. Dia tak gaduh pergi kempen suruh orang pilih dia, orang mau ke dia. Kalau dalam konteks pembubaran parlimen, tak gaduh kempen, tak gaduh naik pentas, tak gaduh maki hamun orang, tak gaduh buat yang ni semua. Orang mau ke dia. Macam mana orang boleh mau ke dia? Allah bagi ke dia sokongan itu.
wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia mai ke dia dalam keadaan raghimah, dalam keadaan dia ni reluctant. Orang putih kata reluctant ni maksudnya dia tak gelut cari, tapi nak mai ke dia. Rezeki ni tak tahu kok mana. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki dekat dia daripada sumber yang tak sangka. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan qala ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi 'aradan min 'aradid dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ajra lah. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. فقالوا للرجل عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. أو كما قال. hadis sahih riwayat Abu Daud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu laki-laki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai di depan Nabi, dia bagi tahu dekat Nabi, dia kata rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi 'aradan min 'aradid dunya. Satu orang lelaki pergi jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, ada satu orang dia nak pergi berjihad fi sabilillah, tapi sambil dengan jihad tu dia nak cari makan dengan kerja jihad itu. Sebab apa? Bila pergi jihad, kalau menang dalam medan jihad, dapat harta, dia panggil ghanimah, harta rampasan perang, dan harta itu akan dibahagi-bahagikan. Di antara yang akan dapat bahagian daripada ghanimah itu ialah orang yang ikut perang. So ada di kalangan sahabat ni nak pergi perang sabilillah bersama dengan Nabi, niat dia dua. Yang pertama nak pergi jihad fi sabilillah, yang kedua sambil-sambil boleh buat cari makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ajra lah. Nabi kata, oh macam tu ke? Tidak ada pahala bagi dia. Fa'azama zalika nas. Dia bila dengar jawapan Nabi, dia balik habaq dekat orang ramai. Orang ramai ni bila dengar Nabi kata macam tu, fa'azama zalika nas, rasa azam ni berasa berat, berasa macam tak puas hati, berasa macam awak Nabi jawab lagu tu. Itu dia panggil fa'azam. Kan kita kata azim, azim maksudnya besar, maksud dia mulia. Fa'azaman nas, bila dia balik pergi habaq dekat orang, dia kata aku dah tanya dah Nabi, kalau sekiranya kita pergi perang, kita pergi terlibat dalam jihad fi sabilillah, niat kita satu berjihad, yang kedua sambil-sambil itu boleh cari makan dengan jihad. Nabi kata tak dapat pahala orang yang macam tu. Bila dia cerita, orang yang dengar ni dengar, uish, dia kata takkan Nabi jawab macam tu. Fa'azama zalikan nas, orang ramai berasa macam berat, berasa macam susah nak terima jawapan Nabi itu, berasa macam tak puas hati, berasa macam ada tak kena tang-tang mana jawapan Nabi itu. Wa qalu lirajul, maka depa ramai-ramai pakat kata dekat laki-laki ni, ud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Depa kata hampir balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala'allaka lam tufahimhu. Kok yang hang habaq Nabi tak faham kot. Itu maksud dia. Kan kadang-kadang kita ada satu muskil, kita pergi tanya satu orang, dia punya jawapan tu dia tak macam kita mau.
Kita kadang-kadang tanya tu, kita ada jawapan yang kita mau, dia jawab tak macam yang kita mau, tak kena dengan selera kita. Kita duk rasa dia tak faham kot maksud aku ni. Demikian berlaku pada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Depa kata dekat dia, ud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hampir balik jumpa Nabi, hampir jumpa Nabi balik, hampir cerita lagi sekali dekat Nabi, fala'allaka lam tufahhimhu, kot Nabi tak faham kot maksud yang sebenar ni, hang terang lagu mana dekat Nabi ni, kot Nabi salah faham kot. Nabi jawab macam tu. Faqala ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya. Dia pergi lagi sekali jumpa Nabi, dia ulang benda yang sama. Dia kata, ya Rasulullah, ada satu sahabat ni, dia nak ikut pergi perang sabilillah, tapi sambil dengan nak ikut pergi perang tu, dia ingat dia boleh cari makan dengan benda tu. Macam kebanyakan ada sebahagian orang kan ngaji agama, buat hafaz Quran, nak pergi ke Mesir apa semua, nak mengaji, niat mula ni memang nak mengaji agama, ini tuntutan Allah, nak cari keredaan Allah, itu niat mula cantik. Pergi balik mai tengok, oi lumayan orang mengaji agama ni, kaya-kaya depa kata Allah ni. Orang mengaji agama ni, oi nampak hidup senang, dia tak macam orang dulu. Orang dulu kalau ustaz-ustaz mengaji agama ni, Allah laih nampak. Naik basikal pun magat tak ada, rakap pun tak ada, tinggal mesti. Hari ni mengaji agama, hafaz Quran boleh naik X5. Orang dulu boleh naik EX5. Maka di kalangan ibu bapa pun nak bagi anak mengaji agama, nak bagi anak jadi figure agama yang terkenal. Pasal apa? Pasal agama pun boleh, Quran pun hafal, duit pun boleh. Dia nampak begitu. Nampak? Sama dengan sahabat tadi ni. Nak pergi berjihad, sambil nak berjihad, cari makan. Dia pergi dekat Nabi, dia cerita balik benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajra lah. Nabi kata tak ada pahala dia ni. Dua kali tanya, jawapan sama. Faqalu lirajul ud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik dekat orang ramai, habaq, depa kata dah hampir lagi sekali tanya Nabi, abang betul-betul tak mungkin dia kata pergi berjihad pada jalan Allah tak ada pahala, tak mungkin. Pimai-pimai kalau sekiranya dia pergi berjihad, dia akan dapat juga bahagian dalam ghanimah. Dan macam mana yang boleh tak dapat pahala ni? Hang terang bagi Nabi faham benda ni. Faqala lahu salisah, maka dia pun pergi balik jumpa Nabi kali ketiga, habaq lagi sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, Nabi kata kat dia lagi sekali, la ajra lahu. Nabi kata tak ada pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulannya apa dia tuan-tuan? Yang pertama, nak ikhlas dalam buat amalan bukan senang. Bukan senang. Kita nak ikhlas di dalam amalan yang kita buat bukan senang. Kadang-kadang permulaannya ikhlas, tiba-tiba tengah jalan hilang ikhlas itu. Mula-mula ikhlas, mula-mula nak pergi mengaji ni memang niat ikhlas, aku nak mengaji agama, aku balik esok aku nak berdakwah, ikhlas. Halfway tak jadi lain lah. Pasal apa? Pasal dunia. Pasal dunia, pasal nampak habuan tu. Maka nak mendapat satu amal ikhlas itu bukan senang. Kerana itu dalam Quran Tuhan kata apa? Tuhan cerita tentang manusia yang bakal disesatkan oleh syaitan. Tuhan cerita, kata iblis, syaitan sumpah depan Tuhan, dia kata fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan kata depan Tuhan, dia kata aku akan pastikan
Depa ni anak cucu Adam, manusia ni, aku akan sesatkan depa semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan kata dekat Tuhan, melainkan kalau depa ni ikhlas sungguh, aku tak apa payah buat apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca dapatlah kita faham bahawa sedaya upaya kok mana cerita pun cuba bagi ikhlas apa yang kita buat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa idza hum mublisun." Sadaqallahul azim atau kama qala. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Iza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Nabi kata, kalaulah hampa tengok Allah Subhanahu wa taala bagi kepada satu-satu hamba dia di dunia yang kuat buat dosa. Kalaulah sekiranya hampa tengok dalam pada hampa hidup dalam dunia ni, hampa tengok ada manusia dia ni ahli maksiat, jahat, maksiat cukup kuat, tapi dia mau apa Tuhan bagi. Kita tengok dia ni bukan setakat orang Islam tapi kuat maksiat, kapiang pula lagi. Bukan orang Islam pun, kapiang, tapi buat apa pun jadi. Nabi kata, kalaulah hampa pernah tengok benda ni di atas dunia, satu orang kapiang tapi buat apa pun jadi, satu orang Islam tapi maksiat cukup kuat tapi buat apa pun jadi, fa innama huwa istidraj. Nabi kata, ketahuilah itu dipanggil istidraj. Istidraj maksudnya apa? Dapat satu keistimewaan, dia jahat tapi dapat satu keistimewaan. Keistimewaan itu Tuhan bagi untuk nak menambah kejahatan dia. Wal'ayazubillah. Dia ni kapiang tapi maju dalam perniagaan. Kemajuan yang dia dapat dalam niaga tu adalah istidraj. Bila dia dapat tu, maka lebih-lebih lagi teruk dia dengan kufur dia. Dia orang Islam tapi ya Allahu Akbar, dengan minum arak, dengan berzina, dengan buat maksiat terang-terang, dengan buat maksiat orang tak nampak, esok mai cerita kat orang kata semalam dia buat bagian-bagian benda dan sebagainya. Tapi dia ni mengaji, pandai, buat usaha apa pun jadi dan sebagainya. Nabi kata, kalau kamu jumpa orang macam ni, fa innama huwa istidraj. Nabi kata itu dipanggil istidraj. Satu benda mata kasar nampak macam dapat keistimewaan, tetapi sebenarnya itulah kemusnahan bagi dia. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi baca sepotong ayat Quran surah Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa idza hum mublisun. Sadaqallahul azim. Tuhan kata dalam ayat tu, falamma nasu ma zukkiru bih, apabila manusia ini lupa dengan peringatan Tuhan pada dia.
Dia lupa agama, dia lupa kata dia orang Islam kena ikut Quran, kena ikut hadis. Dia lupa kata Nabi SAW itu pimpinan yang sebenar yang mesti dia ikut. Dia lupa semua benda ni, dia lupa. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Apabila dia lupa pada agama, dia lupa Allah, dia lupa pada pesan Nabi, pada ketika itu Allah buka segala pintu kesenangan kepada dia. Pelik Tuhan ni. Allah Subhanahu wa ta'ala ni, cara dia handle hamba dia ni pelik. Kita kalau sekiranya anak kita tunjuk bantah kat kita, dia tahu apa kita nak ajak dia. Kita manusia, apabila satu orang tunjuk kebencian dia dekat kita, kita tahu macam mana kita nak ajak dia. Itu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dia terbalik pula dah. Dia kata apa? Apabila manusia ni falamma nasu ma dzukkiru bih, apabila manusia lupa apa yang diperingatkan kepada dia, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami akan buka kepada dia segala pintu kemewahan, pintu kesenangan di atas dunia ni. Lagi dia derhaka Allah, lagi nampak kuat. Lagi dia sombong dengan Allah, lagi nampak megah. Lagi dia langgar perintah Allah, nampak lagi kaya. Lagi dia buat benda-benda yang Allah marah, lagi nampak dia berkuasa. Hatta idza farihu bima utu, sehinggalah apabila sampai satu tahap dia gembira sangat dengan apa yang ada dekat dia. Dia yakin dia betul, padahal dia salah. Dia yakin dia betul. Dia kata, tengok aku duduk di jalan betul, pasal tu aku senang. Hampa tengok aku duduk jalan betul, pasal tu aku pandai. Hampa tengok aku duduk kata ni betul, pasal tu aku berjaya. Dia duduk main macam tu. Akhaznahum baghtah, Tuhan kata serta-merta kami ambil tindakan azab kepada dia. Tengah dia duduk di puncak keagungan, tengah dia duduk di puncak kegemilangan, tengah dia duduk di puncak kekuasaan, tengah dia duduk angkuh sombong takabur itu, akhaznahum baghtah, Tuhan kata kami ambil tindakan dekat dia baghtah, secara mengejut. Fa idza hum mublisun, pada ketika itu dia jadi orang yang sangat menyesal dan putus asa. Surah Al-An'am ayat 44. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lagu cara kita pilih ni elok dah. Kita pilih untuk jadi orang Islam, kita pilih untuk jadi orang Islam nak mengaji agama, kita pilih jadi orang Islam yang meletakkan Allah, Rasul, Islam di atas daripada segala-galanya. Hak kita buat lah ni elok dah. Teruskan yang ini, jangan buat yang selain daripada itu, kerana mengundang malapetaka dunia dan malapetaka akhirat kepada kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 301. Muka surat 301, kita masih lagi di dalam tafsir Suratul Nahl. Surah An-Nahli, muka surat 301, kita sampai di tengah-tengah muka surat tu, iaitu ayat 24 daripada surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Maksudnya, dan apabila dikata kepada mereka itu, yakni kepada orang-orang yang dahulu kala itu, yakni kepada orang-orang kafir Mekah, apa suatu yang diturunkan oleh Tuhan kepada kamu wahai Muhammad? Orang kafir Mekah, mereka tak mau ikut Nabi Muhammad ni. Mereka kata Nabi Muhammad ni pecah belah masyarakat mereka. Sekian lama mereka duduk sembah berhala, duk sembah tok kong elok dah, tiba-tiba main Nabi Muhammad. Abang kata salah, sembah tok kong salah. Oh, mereka kata Muhammad hang pecah belah kami, kami bersatu di atas menyembah tok kong. Tiba-tiba hang mai ajak kami berpecah. Sebahagian sudah tinggal sembah tok kong, sudah sembah Tuhan yang tengok tak nampak ni.
hang pemecah belah masyarakat. Ini berlaku kepada Nabi SAW pada masa itu. Mai third party, mai pihak ketiga jumpa kapiak Quraisy. Depa tanya kepada kapiak Quraisy ni, depa kata, "Maza anzala rabbukum?" Apa yang Tuhan telah turunkan kepada Muhammad ni? Muhammad duk mengaku kata dia jadi utusan Tuhan. Tuhan duk buat turun mai macam-macam benda dekat dia. Apa yang Tuhan buat turun kepada Muhammad? Orang mai tanya kepada kapiak musyrikin Makkah. Kata mereka itu asatirul awwalin. Kata mereka yang diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad itu ialah cerita dongeng, cerita dusta orang dulu kala. Perli lah, perli. Mereka sindiang, mereka buat perli main. Mereka kata Muhammad ni cerita dia macam ni lah. Dia ni mamai, dia ni mimpi. Dia duk main cerita dekat kami asatirul awalin, cerita 1001 malam. Dia duk main cerita dekat kami. Semua ni karut, tak boleh pakai. Bahkan dia kata menyesat bagi manusia. Dia kata Nabi Muhammad ni main buat sesat depa. Memang macam tu tuan-tuan, dia memang lagu tu. Orang gila, dia kata kita gila. Dia kata dia betul. Memang dalam dunia lah pun macam tu. Orang gila. Kita kata kat dia gila, dia kata kat kita balik hang gila. Ambil. Nampak? Kapiak musyrikin Makkah, dia kata Muhammad sesat. Betul-betul yang sesat siapa? Depa tu sesat. Tapi depa kata Nabi Muhammad sesat. Nabi Muhammad ajak depa supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Depa kata Nabi Muhammad pecah belah masyarakat. Depa tidak kata Nabi betul, depa kata depa betul. Depa kata Nabi salah. Dan begitulah keadaan sampai akhir zaman. Benda ni dia akan repeat, dia akan repeat, dia akan ulang, dia akan ulang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu auzarahum kamilah. Akibat daripada kata-kata mereka itu, maka mereka terpaksa menanggung akan segala dosa mereka itu dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala kata kerana kapiak musyrikin Makkah mereka kata Quran yang duk turun dekat Nabi itu cerita dongeng, kerana mereka kata lagu tu, mereka mengambil tanggungjawab untuk menanggung dosa secara komplit. Berdosa sungguh mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka buat main-main dengan Quran. Allah buat turun Quran kepada Nabi untuk bagi tahu dekat mereka. Mereka kata Quran itu cerita dongeng. Kerana mereka kata macam tu, mereka kena bertanggungjawab di atas kata-kata mereka. Mereka kena responsible di atas setiap perkataan yang mereka keluar. Mereka hina Allah, mereka hina Nabi, mereka hina Quran. Tanggungjawab itu mereka kena ambil kamilatan, secara sempurna. Firman Allah yaumal qiyamah, yakni pada hari kiamat nanti, wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, dan mereka kena tanggung segala dosa mereka yang menyesat mereka itu, yang diikut akan mereka itu, yakni dosa orang yang mengikut dengan tiada ilmu. Bukan sahaja mereka cakap lagu tu mereka berdosa, kalau ada orang ikut cakap mereka menanggung dosa orang yang ikut tu juga. Tuan-tuan, dia cakap dia dah berdosa, cakap dia tu ada orang ikut, orang yang ikut tu berapa ramai, dosa orang yang ikut tu mai atas kepala dia juga. Itu sebab tuan-tuan, kita bila nak bercakap, apatah lagi nak bercakap tentang hal agama, cakap bagi betul-betul, cakap bagi betul-betul. Orang tanya kita, tanya pendapat kita, apa komen tuan tentang apa ni hukum hudud, bolehkah kita implement di Malaysia yang masyarakat majmuk ni? Orang tanya kita, misalnya orang tanya macam tu. Itu soal agama. Itu soal mai daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu nak jawab, saya no comment, sebab saya pun tak faham elok benda ni. Selamat. Pidu jawab dengan muka macam lagu, macam nak peli-peli lagu tu, pidu cakap baguslah kalau laksana benda tu, habis orang Islam pakai kudung tangan, habislah, tak boleh nak kerja, tak boleh cari makan dah, buat gelak habis.
Cakap dia tu pula, ada pula orang hak dengar ni sokong. Oh betul, dia ni jawab cantik, logik cukup cantik. Kita mau orang macam ni lah. Orang tu berdosa, dia berdosa, dosa orang yang ikut dia pun dia kena tanggung. Ini ayat ni nak abang benda tu. Bila dia main benda-benda macam ni, bukan ada apa, dia nak peringat kita. Dia nak peringat kita bila main perkara yang menyentuh tentang agama. Tak reti, jangan ulah. Cakap saya no comment, saya pun pergi tanya orang yang lebih tahu. Selamat. Bila pergi ulasan tu pula menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kita, habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah hal orang tanya benda yang kecil-kecil pun orang main tanya, kata ni saya nak tanya tuan, betul-betul lah ni janggut ni kira betul-betul macam mana? Simple punya benda aja, simple punya. Hang nak taruh janggut, taruh tak mau taruh sudah. Orang main tanya dia, betul-betul janggut ni kira macam mana? Dia kata janggut ni kira lu tu lah, kira kambing pun ada janggut juga, bergelak kakak-kakak pi. Jangan janganlah macam tu. Orang main tanya satu simple-simpelnya benda, bahkan kadang-kadang dipandang hina oleh sebahagian orang. Orang main tanya dia ni, saya nak tanya betul-betul ni, kayu sugi ni apa? Orang main tanya dia. Dia kata lah ni lagu ni lah. Dia kata dulu, dia kata zaman Nabi dulu mana ada ni Oral B punya beruih gigi apa semua, tak ada. Jadi mereka pakai kayu tu lah, kayu siwa tu, kayu sugi tu. Zaman lah dah ada Oral B, dah ada apa-apa tu salah. Dia benda tu pengotong. Dia jawab macam tu. Jangan lah. Contoh yang kita bawa ni adalah contoh yang berlegar-legar dalam masyarakat. Contoh yang hidup di dalam masyarakat. Yang orang yang tak reti tapi nak tebiang pergi jawab juga. Yang akhirnya benda tu ni yang ayat Quran duk bagi tahu. Hang jawab macam tu, hang menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah satu dosa. Ada orang pergi percaya, pergi ikut, pergi pakai apa yang hang jawab. Dosa orang yang percaya, yang ikut, yang pakai juga hang kena tanggung. Juga hang kena tanggung. Begitu. Baik. Kemudian dia kata apa? Dibalas azab dengan tiada kurang daripada dosanya, dan setengah dosa orang yang ikut akan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mula jalan satu kebajikan, maka baginya pahala, dan pahala orang yang kerja dan ikut dia. Demikianlah juga halnya dengan kejahatan. Itu hadis yang kita selalu baca. Hadis daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata jaa nasun min al-a'rab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihim as-suf fara'a su'a halihim qad asabathum hajah fahassa an-nas ala sadaqah fa'abta'u anhu hatta ru'iya dhalika fi wajhihi. Qala Jarir ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini penjelasan kepada hadis yang ditulis dalam kitab tadi. Kata Jarir, satu hari mai sekumpulan orang Arab. Arab ni Badui. Badui ni susah lah. Satu hari mai sekumpulan orang Arab, orang Badui mai di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi musuf. Pakaian yang mereka pakai ni pakaian bulu busuk. Kan? Macam orang hari ni, orang kaya-kaya pergi berjalan Australia, dia beli bulu kambing bawa balik. Kan? Bulu kambing, boh depan televisyen, boh beratus-ratus tu harga satu tu. Copi basuh bagi tahu apa nak kering elok tu, bau dia macam mana? Macam kambing. Nama pun bulu kambing.
Jangan duk abang kata bau macam bau kambing lah. Pasal bulu tu bulu kambing. Orang miskin susah ni, depa manalah ada duit nak pergi beli baju-baju yang katan, Arab panggil, baju-baju yang elok. Kambing hak depa sembelih buat makan, kulit tu jemuk-jemuk agak buat pakaian, pakai. Jadi bila kena hujan ke, kena basah, dia mainlah bau tu, bau kambing tu. Kata Jarir bin Abdullah, satu hari puak Arab Badui ni, Arab ini mai masjid Nabi, mai pakai baju yang dibuat daripada suf, daripada bulu kambing ni. Baulah. Fara'a su'a halihim, tengok ke keadaan mereka pun nampak susah. Kan tuan-tuan, macam kita hari ni lah, kita tengok orang tu kita tahu senang susah tu boleh agak. Kalau dia tak tepat pun dia lari sikit lah. Kita tengok tak susah dia ni. Kita tengok ni orang senang ni. Dia ada muka dia, gaya dia, pakaian dia, cara dia turun mai apa, benda tu dia campur-campur, kita tahu kaya, kita tahu miskin. Mai puak ni di masjid Nabi SAW, fara'a su'a halihim, nampak kesusah miskin depa ni, nampak qad asabathum hajah, nampak depa ni memang perlu bantuan, depa ni dalam berhajat. Nampak ni nak kena tolong puak ni, nampak susah. Fahathan nasa ala sadaqah, Nabi SAW pun bangkit berdiri, Nabi buat pengumuman. Nabi kata ni kita ada satu tetamu main masjid kita, dan saya menganjurkan kepada tuan-tuan bersedekahlah kepada mereka ni. Nabi menganjurkan supaya tolong orang yang nampak susah ni. Fa'abta'u anhu, kata hadis tu apa dia? Pakat slow. Respon daripada sahabat ni fa'abta'u, kira tak responsif. Nabi suruh tu tak nampak macam tak ada sambutan begitu. Hatta ru'iya dhalika fi wajhih, sehingga kan nampak pada wajah Nabi SAW macam sedih. Yalah, bila Nabi suruh tiba-tiba tak ada respon ni, rasa tak syok lah kan. Satu ustaz main masjid nak mengajar, kira sampai 13 kali kira ada 3 orang ya. Kok kira mula tu silap, kira lagi sekali kok silap, kira 3 juga, kira 13 kali kira 3. Jadi nampak waru'iyah, dan nampak pada wajah tu tahu basyang lah, sedih lah. Hujan saya boleh mai, pasal apa yang depan ni tak boleh, dia nampak sedih. Nabi SAW lebih lagi, apabila dia menganjurkan, hassa ni maksudnya encourage, dia seru, dia ajak, dia suruh sahabat-sahabat ada ni, mailah kita pakat tolong. Pasal apa? Nampak depan ni orang susah, mai kita pakat tolong. Fa'abta'u anhu, respon lambat, tak apa nak respon, sehingga nampak sedih pada wajah Nabi. Qala, kata Jarir, summa inna rajulan minal ansar ja'a bisurrah min wariq. Tiba-tiba bangkit satu orang sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni orang mana? Orang Madinah. Ada di Madinah tu ada orang Muhajirin mai daripada Mekah, ada orang Ansar, orang asal Madinah, dua ada. Jadilah tak ada respon tu, tiba-tiba satu orang bangkit. Dia ni siapa? Dia ni sahabat Ansar. Dia bangkit dengan duk bawa bisurratin min wariq, bawa satu benda macam makanan yang dibungkus dengan apa? Dengan wariq, dengan daun-daunan. Dalam syarah hadis dia kata dia bagi kurma. Dia bagi kurma. Bukan kurma daging, buah kurma. Dia ambil mai, dia orang yang memulakan, orang yang mula menyahut ajakan Nabi tadi. Dia ambil kurma, dia bungkus dengan daun, dia mai bagi. Summa jaa akhar, bila dia ni bagi, ada lagi pakat bagi, ada kau ni bagi. Rupanya nak tunggu siapa dulu kan, rupanya perangai itu hambela dah. Bila cikgu mengajar dalam kelas ni, cikgunya baik, ada soalan pakat sengap semua. Faham semua ke? Sengap juga. Faham tak ni apa yang saya beritahu ni? Sengap juga. Bila seorang bangkit tanya, cikgu terang, ada 2, ada 3, ada 4, pakai nak tanya lah. Rupanya siapa nak mula tanya? Rupanya yang ni pun sunnah juga kayak ni. Dia kata kami berapa, kami ikut sunnah Ustaz. Pasti sunnah hadis kata lagu tu.
Bila mai Ansar ni bungkus-bungkus kurma pi bagi, summa jaa akhar, hak lain pula pakat mai bagi, summa tataba'u. Nabi kata kemudian berturut-turut, orang ni nak bagi, orang ni nak bagi, semua pakat nak bagi. Hatta urifa surur fi wajhihi, sehinggalah nampak seronok di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seronok. Yang tadi duk buat macam tak mau respon, Nabi dah sedih. Bila seorang bagi, dua orang, tiga orang semua pakat nak bagi, kelihatanlah gembira pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Nabi kata, siapa yang dalam Islam ini dia memulakan satu benda baik. Ini timbul hadis ni, hadis yang kita baca dalam tafsir Nurul Ihsan tadi. Ini asal ceritanya. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mulakan satu benda baik dalam Islam, fa'umila biha ba'dah, dengan kerana dia mula, orang pakai ikut buat dan pakai beramal dengan apa yang dia mulakan itu, kutiba lahu mislu ajri man amila biha, ditulis padanya pahala pada kawan mula tadi. Dia mula dah dapat pahala. Bila ada orang ikut dia, berapa ramai orang ikut dia, berapa banyak orang ikut dia, banyak itulah pahala yang dapat ke dia. Pahala hak dia, lepas tu orang yang pertama buat kerana ikut dia, kawan tu dapat pahala, dan pahala tu dapat ke dia juga. Mai kawan yang kedua dapat pahala, dan pahala kawan kedua dapat juga dekat dia. Dia jadi macam direct selling rupanya. Dia jadi macam satu direct selling, macam sistem piramid. Pahala ni dia duk main macam tu. Wala yanqusu min ujurihim syai'. Nabi kata sikit pun tak kurang pahala. Macam mana yang orang yang ikut tu dapat, banyak tu juga dia dapat. Dia copy balik bagi kat kau ni. Kalau kau tu buat dapat 10 pahala, dia hak dia tadi 10, lagi 10 dapat hak kau tu buat. Kau tu 10, dia 10. Kalau 10 orang mai, 100 pahala mai dekat dia. Nabi SAW beritahu macam tu. Dan demikian Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Demikian juga hal siapa yang start buat benda tak elok, jaga. Siapa yang memulakan satu benda tak elok, fa'umila biha ba'dah, lepas tu orang pakat duk ikut buat benda tak elok tu, kutiba alaihi mislu wizri man amila biha, dia dapat dosa macam mana kawan tadi dapat pahala, macam itulah dia dapat dosa. Dia buat, dia berdosa, orang ikut buat, dosa orang tu pun juga dapat dekat dia. La yanqusu min auzarihim syai', tak kurang sikit pun dosa, sama macam mana orang yang kendian buat, demikianlah duk pi ke dia, tak kurang sikit pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sebab dalam hadis Nabi kata, sebuah hadis riwayat Abdullah, dia kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min nafsin tuqtalu zulman. Nabi kata, tidak adalah satu pun manusia yang kena bunuh atas dunia ni, illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun minha, melainkan anak Nabi Adam hak mula-mula bunuh saudara dia dulu memikul dosa. Siapa dia? Yang bunuh Qabil. Qabil bunuh siapa? Bunuh Habil. Qabil bunuh saudara dia Habil. Dialah manusia yang pertama memulakan pembunuhan di atas muka bumi ini. Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang kita baca, tak sah, hadis Bukhari, hadis yang paling sahih, Nabi SAW kata apa? Laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidaklah satu manusia yang dibunuh secara zalim, illa kana ala bani Adam al-awwal, melainkan ke atas anak Nabi Adam mula dulu ni, kiflun minha, dapat satu panggu dosa. Hari ini tuan-tuan, kalau di Amerika Syarikat dia kira second, within second satu pembunuhan. Di Amerika Syarikat hari ini, pembunuhan yang duk jadi ni, bunuh secara zalim ni, pembunuhan ni jadi, dia kira second aja, dia tak kira minit lah. Dalam second ada berapa pembunuhan jadi. Kita pun dia duk main lah benda macam ni, kerana jegir aja, kena jegir mata dekat mak rempik ya, dia main pukul mati. Jegir mata, bukan marah, bukan pergi duk jerkah dia, bukan pergi duk kata kasar-kasar dekat dia, jegir dekat dia ya. Dia patah balik, main tanya, jegir apa? Dia jadi gitu, dia jadi
darah ni dia jadi lagu mana atau dia panas. Dia kata apa? Jegel-jegel apa? Dah kita kata, kita cakap elok. Kita kata dah bawa motor ni lah, kata janganlah duk press minyak lagu tu. Aku nak press, hang peduli apa? Dia jawab lagu tu kat kita. Kita kata dia hormatlah orang tua-tua sikit, dah lepas helmet main sebiji atas muka. Jatuh terjun di tepi parit tu, meninggal kawan yang tegur ni. Dia jadi macam tu keadaan, dia jadi tak elok, dia jadi jiwa tak tenteram, dia jiwa ada jiwa kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlakunya benda tu, dosa dia bunuh kawan tu satu. No, anak Nabi Adam no, sangkut juga dengan mak rempit ni, sangkut juga. Pasal apa? Pasal dialah orang yang introduce pembunuhan, yang memperkenalkan bunuh orang di atas muka bumi ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tadi, dia kata apa? Firman Allah, ala sa'a ma yazirun. Ketahuilah olehmu sejahat barang yang tanggung mereka itu daripada dosa. Maksudnya apa? Itulah seburuk-buruk dosa yang kena tanggung ke atas orang yang memulakan benda jahat ke atas manusia. Kerana dia pergi perkenal satu benda jahat atas dunia ni, orang pakai ikut buat. Selagi mana orang duk buat benda yang dia perkenalkan, selagi itulah dia duk tanggung dosa, dan itulah seburuk-buruk tempat dia di hari akhirat esok. Firman Allah, qad makkaral ladzina min qablihim, sungguh telah buat makar oleh segala kafir yang dahulu daripada mereka itu. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Sebenarnya cerita buat makar, buat rosak, buat jahat atas muka bumi ni bukan mula zaman Nabi Muhammad. Daripada dulu-dulu, daripada Nabi dulu-dulu ni dah ada orang jahat, Tuhan kata. Iaitu seperti mana Namrud bin Kan'an. Dia kata seperti mana Namrud bin Kan'an ini juga satu contoh, satu figure, satu individu yang jahat. Dan jahat dia disebut dalam Quran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat Namrud ini sampai ke tahap apa dia? Bakang dia akan Nabi Ibrahim murtasyad. Jahat dia ni sampai ke tahap apa? Bukan setakat Namrud tak ikut seruan Nabi Ibrahim, bukan setakat tak ikut. Bukan setakat dia tak ikut, dia bunuh Nabi Ibrahim. Bahkan dia tak ikut dan dia bunuh Nabi Ibrahim dengan cara nak bakang Nabi Ibrahim. Woi, sampai macam tu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bagi izin kepada dia untuk nak tunai kehendak hati jahat dia. Tapi dia tak ikut dan dia nak bunuh Nabi Ibrahim, dan dia pilih cara bunuh tu pula, dia pilih dengan nak bakar Nabi Ibrahim dalam api. Makna cukup jahat. Ini yang kata Namrud ni cukup jahat. Baik, dia kata apa? Namrud itu bina sarhun. Sarh ni maksud dia apa? Sarh dalam bahasa Arab ni maksudnya satu bangunan besar, huge, satu huge building, satu bangunan yang zaman tu tak ada, bangunan seumpama tu tak ada. Hebat bangunan yang dia bina ni. Sarh ataupun burj, dalam bahasa Arab juga sebut burj. Kan kita tengok di apa, di Dubai tu dia panggil burjun barajim. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah ni, hotel-hotel dia buat nama burj Sultan dia panggil. Oh, dengar, weh, ini gamak Sultan duk kot. Masuk tengok, Allahu Akbar, keadaan dalam dia. Nama dia bubuh burj. Burj makna dia tower, makna dia menara. Di Dubai itu dia panggil burj Dubai. Lepas itu ubah buah nama burj Khalifah. Mula-mula buah nama burj Dubai, menara Dubai. Lepas itu tengok tak kena pasal apa, pasal Presiden nampak macam tak apa syok, mesti tak buah nama dia, dia tukar buah nama Burj Khalifah. Khalifah nama dia, nama pemerintah Dubai. Buah nama Burj Khalifah. Okey. Baik, zaman ni, zaman yang kita duk baca ni, zaman Namrud tak ada lagi bangunan yang sehebat tu. Tower, bangunan besar ni tak ada, melainkan Namrud lah orang yang mula sekali reka bangunan tinggi ni. Bangunan itu menara tinggi naik sampai ke langit, supaya ni tujuan dia buat menara tu, supaya ia dapat naik ke langit dan juga berperang dengan penduduknya. La ilaha illallah yang kata Namrud ni. Tujuan dia buat itu bukan setakat nak tunjuk hebat dia.
Tujuan dia buat tu kerana ada orang duk habaq kat dia, kata langit ni ada penduduk dia. Penduduk langit ni siapa dia? Malaikat Allah. Jadi dia bila dengar, oh ada orang, ada penduduk kat di atas sana, tak apa, dia buat bangunan tinggi supaya apa? Supaya dia naik pi, dia nak cari ni orang yang duk tu, dia nak bunuh mati. Ni dia bukan jahat lagi tadi, dia nak main gila babi dah ni. Jadi macam ni. Adakah benda pi buat macam tu? Yang kata Namrud ni. Baik. So supaya dia dapat berperang dengan ahli, yakni dengan penduduk langit. Tinggi bangunan yang dia buat, sarhun ataupun burj ataupun menara bangunan tinggi yang dia buat ni, tingginya 5,000 hasta. 5,000 hasta. Tuan-tuan, yang kata burj apa Dubai ni, berapa tinggi dia? Burj Dubai. Saya saja cek tengok, dia kata tinggi apa nama burj Dubai ni 2,200 berapa kaki dah tinggi kan. Gunung Everest tinggi berapa? Kita baru baca tafsir di apa baru ni di Taman Krian. Gunung Everest tinggi dia berapa? 8.8 km. Tinggi Gunung Everest ni 8.8 km. Kita baca tafsir di Taman Krian. Nah, abang kata lagi satu kehebatan ciptaan Allah ni, satu tempat dia panggil Jurang Mariana. Tuan balik lagi masuk internet, tanya Tuan Haji Google kita. Jurang Mariana. Type itu di Google, saja Google tengok. Jurang Mariana ni di mana? Jurang Mariana ni duduk di sebelah timur Mindanao. Dia nak main geng Sulu ni juga depan ni. Jurang Mariana ni ada sebelah timur Mindanao. Kedalaman yang kata Jurang Mariana ni dia punya apa? Kedalaman dia tu berapa? 11 kilometer. Daripada permukaan air laut tu turun pi 11 kilometer. Maknanya dia lebih dalam daripada Gunung Everest yang hanya 8.8 kilometer. 8.8 kilometer sudah menjadi puncak tertinggi dunia. Jurang ni yang ada di sebelah timur apa nama Mindanao ni, Jurang Mariana ni, kedalaman dia 11 kilometer dalam. Apa satu misteri makhluk apa Allah simpan tuan tu tak tahu tuan-tuan. Demikian hebat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Benda-benda macam ni kan kita tengok lah saja lapang-lapang tu pergi tengok apa geografi tu dalam TV. National Geography, tengok depa ni orang putih, depa pergi kaji benda-benda ni. Cuma kadang-kadang ada di kalangan depa hasil kajian membawa depa beriman kepada Allah. Ada yang kaji mati dengan duk kaji itu aja pun ada juga. Pasti bukan semua orang yang dapat hidayah Allah. Beza dengan kita dah pun dapat hidayah Allah. Kalau kita pergi tambah lagi baca benda-benda ni, mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Namrud ni dia buat yang kata sarh apa nama bangunan besar menara tinggi ini, dia buat ketinggian dia kata setengah riwayat dia kata 5,000 hasta. Dia kata tinggilah tu zaman tu. Namrud ni tuan-tuan, kalau kita cuba nak cari dalam keterangan yang apa nama yang lebih dalam Quran, dalam hadis, tak ada. Melainkan apa ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut tetapi tidak sebut nama Allah Subhanahu wa taala, cuma sebut saja kata ada satu manusia yang dia ni diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan besar kepada dia, tiba-tiba dia derhaka Allah. Allah sebut macam tu saja. Siapa dia Namrud ni? Daripada riwayat-riwayat yang tidak diketahui kesahihannya. Ada dalam kitab tafsir, ada dalam riwayat-riwayat yang berbagai-bagai. Cari dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa detail cerita tidak ada. Tapi daripada riwayat-riwayat yang ditulis yang tidak ada sumber yang sahih ni, cerita macam-macam, menarik cerita dia ni. Dia ni kononnya nama Namrud bin Kan'an, cicit Nabi Nuh. Kononnya dia ni cicit Nabi Nuh. Bapa dia ni cucu Nabi Nuh. Maka kerana tu yang kata sarh bangunan menara tinggi tu yang dia bina tu,
adalah yang terhebat selepas daripada banjir besar yang melanda zaman Nabi Nuh. Dia main kaitan tu, dia keluar main. Bapa dia ni Kanaan, juga dikenali dengan nama Kush. Bukan Kush Hotahe. Kush bin Kanaan. Kanaan ataupun Kush, bin Ham. Ham ini ada dalam Ibnu Katsir ada sebut. Ham adalah salah seorang anak Nabi Nuh. Yang tu ada sebut dalam tafsir. So katanya bapa dia ni yang kata Kanaan ataupun Kush. Orang hari ni kalau dia tulis Kanaan, dia tulis AKA. AKA tu apa dia? Also known as Kush. Kush Hotahe. Okey. Pak dia ni Kanaan ini cucu Nabi Nuh. Ini riwayat kunun cerita macam tu. Mak dia saja kita tahu bila dia ni betul tak betul cerita ni tak tahulah, tapi nak tahu juga dia ni siapa. Hebat sangat dia ni sampai nak bakang Nabi ni. Mak dia ni satu wanita cantik, bijaksana, cerdik. Mak dia ni umur muda belia, muda remaja, sudah dikahwinkan dengan bapa dia. Menikah hari ni, esok pak dia mati. Mak dia ni menikah dengan bapa dia sehari aja, satu malam aja, esok bapa dia mati. Kemudian mak dia mengandung, mak dia melahirkan dia. Bila mak dia beranak mai kat dia, mak dia ni pun jenis otak cerdik. Dia nampak benda ni boleh ambil kesempatan, kerana dalam masyarakat itu pada masa tu dia lah orang yang paling cantik cerdik, mak ni. Dia pun klaim, dia mendakwa di depan orang ramai semua, dia kata dia sebenarnya mengandung dan beranak tanpa disentuh oleh mana-mana laki-laki. Dia main cerita tu. Dan dia kata untuk makluman semua orang, dia kata ni yang lahir keluar ni, dia bagi nama Namrud, dia ni sebenarnya anak Tuhan, dia kata. Ada orang percaya, jangan takut. Hari ni pun kalau tuan-tuan tiba-tiba pergi bangkit abang kata saya ni segan anak abang, tapi tak apalah saya abang, bila saya sebenarnya Nabi. Ada orang percaya, ada. Jangan takut, yang akan ikut ni ada. Saya segan lah nak cerita benda-benda macam ni. Saya lagi orang kata saya mengarut, merapu apa semua, tapi saya tak cerita. Saya duk rasa berdosa, buat lagu macam sedih, suara buat bagi parau nak cakap tu. Lepas tu abang kata saya sebenar-benarnya Nabi. Terekam sujud kaki tu. Orang dulu pun macam tu, lah pun macam tu. Jadi mak dia ni kata dia tak disentuh oleh mana-mana laki-laki. Dia kata tiba-tiba dia mengandung, dia kata beranak budak ni, dia kata hampa tahu tak, dia kata budak ni adalah anak Tuhan, dia kata. Sekumpulan percaya. Dia ni akhirnya Namrud ni membesar jadi orang segak. Dia ni membesar jadi satu orang yang rupa parah segak, disertai dengan cerdik bijak. Namrud ni nak jadi ketua dalam masyarakat ni, dia mesti ada satu kelebihan pada orang. Di antaranya apa dia? Cerdik. Cerdik ni cerdik mengaji pandai ke, cerdik putang orang ke, tak kira. Yang penting dia ada cerdik, baru orang boleh ikut dia. Maka dia ni dia ada benda tu kat dia. Dia cerdik, dia dengan segak dia, dengan hebat dia, dengan cerdik yang ada kat dia dan sebagainya. Apatah lagi, saya cerita bulan lepas apa dia ni alim, dia ni pandai dalam bidang matematik. Dia punya calculation ni memang tepat. Itu sebab dia nak buat sarah ataupun burj, bangunan tinggi besar ni, dia nak buat itu memerlukan calculation. Arkitek, engineer yang terlibat dalam pembinaan benda-benda ni mesti kena orang bijak, orang cerdik. Dia ada kebijaksanaan tu. Dia ni pandai dalam bidang matematik, dalam bidang architecture, dan dia pandai dalam bidang ilmu falak. Tapi dia misuse, dia salah guna kepandaian ini. Dia pandai dalam bidang architecture, dia pergi bina sarah, dia pergi bina satu bangunan menara tinggi dan sebagainya. Dia nak pergi naik atas langit, dia nak pergi cari siapa duduk atas langit, dia nak bunuh habis semua, dia nak dia jadi Tuhan. Dia pandai dalam bidang ilmu falak. Ilmu falak ni asal-asalnya ilmu kaji bintang, kaji apa semua ni, asal-asal yang tu. Daripada ilmu falak itu, Namrud akhirnya dia sampai ke tahap apa?
dia mencipta ilmu horoskop. Saya sebut bulan lepas. Dia cipta ilmu horoskop. Horoskop ni apa dia? Bunyi hebat, tapi bila diterjemahkan maksudnya apa? Tilik nasib. Dia memanglah dia bunyi cara orang putih ni bunyi kemas. Horoskop, bunga raya tu pun jangan, dia punya nama orang putih dia, kita dengar kata tanya balik bunga raya. Tak ada apalah. Jadi dia pandai horoskop. Jadi dengan kerana dia pandai bidang falak, maka dia cipta horoskop yang hari ni duk ada hak duk pi tungkat motor, pi duk berhenti van, pi duk berhenti kereta tepi jalan, buka meja kecil duk tunggu tu semua ambil daripada Namrud. Main tengok tapak tangan belek pakai cermin mata, tengok buang cermin mata, tengok apa semua. Dia kata hang kalau boleh hari Sabtu ni jangan duk keluar rumah. Dia abang kat kawan hak pergi tengok ni, dia kata hang kalau boleh hari Sabtu ni jangan duk keluar rumah. Ya, awak pasal apa? Dia kata hang kalau keluar, dia kata hang boleh terlibat satu aksiden yang cukup dahsyat. Oi, betul ke? Tak percaya hang keluar tengok, dia tahu kita pun tak keluar. Tapi tak pernah lagi ada satu kaki mangkang pergi bagi tapak tangan dekat dia. Lepas tu kata kat dia, hang punya nasib sendiri macam mana? Kata tak pernah lagi jumpa kaki mangkang ni. Namrud, dia dengan kebijaksanaan dia manipulate. Ini bahasa orang putih. Manipulate ni maksudnya apa? Dia apa nak terjemah manipulate ni? Dia macam pandai manipulate tu, cantik dah lah, satu terjemah lah. Dia pandai ambil kesempatan atas orang, dia exploit orang, dia pandai putang orang, dia pandai belit orang, dia pandai bagi orang percaya kat dia, itu dia panggil manipulate. Dia pandai manipulate orang. Dengan ilmu horoskop yang ada dekat dia ni, dia mula duk pi bagi tahu macam tu macam ni, hang minggu depan akan jadi lagu ni, hang bulan depan akan jadi macam ni, hang tak kahwin lagi hang akan dapat suami macam ni, hang tak kahwin lagi hang akan dapat bini macam ni. Last sekali dia sampai tang mana? Dia kata kalau macam tu kita tak perlu Tuhan lagi, sebab ilmu horoskop ini sudah boleh membaca masa depan. Tak payah Tuhan lagi. Dia kata tang tulah akhirnya Namrud mengaku Tuhan. Nampak dia nak lingkup, dia nak jadi rosak, dia memang macam tu step dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia buat kesimpulan, dia kata apa? Kita tak perlu kepada Tuhan lagi. Dia kata pasal apa? Ilmu ni cukup kalau kita pegang, kita tak perlu Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita dah boleh menelak, kita dah boleh menjangka, dah boleh agak, boleh ramal apa nak jadi di masa depan. Dia kata. So finally, akhirnya apa jadi kepada Namrud? Dia jadi angkuh, dia jadi sombong, dia jadi zalim, dia jadi kejam, dia jadi raja besar yang cukup zalim. Dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang maha tinggi. Ana uhyi wa umit, dia kata aku boleh hidupkan orang dan aku boleh bagi mati orang. Dia kata baik, dia bagi hidup macam mana? Dia bagi hidup maksudnya dia tak bunuh. Dia bagi mati maksudnya macam mana? Maksudnya dia bunuh. Jadi dia kata ana uhyi wa umit, aku boleh bagi hidup, boleh bagi mati. Dia kata biar betul. Dia kata dia panggil dua orang mai dekat dia, hak seorang dia pancung. Dia kata tengok, ana umit, aku bagi mati dia. Hang balik, terima kasih rumah. Aku bagi hidup, dia kata. Kau hadu dengar ni, dengar sambil hangguk, sambil hangguk. Dia kata betul ni, nampak gaya kena sembah dia ni. Jadi Tuhan dia. Tuan-tuan, sentiasa selagi tak kiamat dunia ni, sentiasa akan ada di tengah-tengah masyarakat ni orang yang macam ni, yang pandai mengambil kesempatan atas kekurang cerdikan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka akhirnya dia mengambil sikap apa dia? Dia menolak seruan Nabi Allah Ibrahim AS. Dia tolak seruan. Dia kata Ibrahim, hang tu saduk merepek ni semua, Tuhan pun kami tak mau ikut, tambah hang manusia sopa macam kami tak mau ikut. Apabila Ibrahim cuba nak berhujah dengan dia, apa dia buat? Dia jatuh hukum mati kepada Ibrahim, dibakarnya Nabi Ibrahim dalam api, dan Allah masuk campur. Allah kata ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu sejuk. Bardan sejuk. Kan kita pergi Mekah duk tengok bekas air Zam-Zam tu, dia tulis di situ apa dia? Barid tu daripada bar maksudnya sejuk, barid maksudnya air sejuk. Air tu disejukkan, barid. Orang Mekah dia kata moyah barid, dia kata maksudnya air sejuk, air ais. Okey, so dia kata, Allah kata bardan wassalaman ala Ibrahim, jadilah engkau wahai api sejuk
dan selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka selamat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam keangkuhan dia, tibalah masa Allah ambil tindakan dekat dia. Tuan-tuan ingat balik mukadimah kita tadi, apa dia? Ayat Quran, Tuhan kata apa? Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa idza hum mublisun. Kita baca awal tadi. Tuhan kata apa? Maka apabila manusia itu lupa akan peringatan Tuhan, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami buka segala pintu kesenangan, kemewahan, kemakmuran, kekayaan, kami buka bagi kat dia. Dia lupa kat Tuhan dia lagi kaya, dia lupa kat Tuhan dia lagi senang, dia lupa kat Tuhan dia lagi dapat pengaruh, dia lupa kat Tuhan dia lagi menjadi-jadi, hidup dia nampak hebat. Tapi apabila sampai masa dia, akhaznahum baghtah, Tuhan kata kami ambil tindakan kepada dia secara mengejut tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, ketika itu dia menyesal dan dia putus asa. Demikianlah kena kepada Namrud laknatullah alaih. Dia diserang oleh sekumpulan nyamuk, dia dan pengikut dia. Mula-mula Tuhan buat mai nyamuk. Dalam setengah tafsir kata apa, nyamuk ni satu macam punya nyamuk, dia serang, dia boleh tembus kulit dan badan manusia. Apa jenis nyamuk tak tahu. Dan didatangkan angin kencang, menumbangkan sorh, bangunan menara hebat yang dia bina, tumbang, jatuh ke laut dan menimpa segala pengikut dia. Pun macam tu, Tuhan bagi gambar menjadi lebih suspend. Dia selamat daripada serangan nyamuk dan juga ribut yang kencang ni. Selamat dia lari. Kapal terbang dah ada perangai enjin dah, duk tunggu. Dia nampak macam ni, dia lari naik kapal terbang, dia tuang. Tapi bersama dengan dia, sekong aja nyamuk Tuhan bagi pergi. Sekong aja. Hak banyak-banyak mai hang boleh lari, sekong ni Tuhan bagi ikut dia, masuk dalam kepala dia. Hari-hari duk injek otak dia. Dia sakit. Ini dalam riwayat, setengah riwayat, bahkan dalam Ibnu Katsir pun kata lagu tu. Kena injek dia sakit. Macam orang kena migraine. Sampai tarik rambut, sakit lah, makan macam-macam ubat apa-apa, painkiller dan sebagainya, sakit. Okey, sakit. Dia macam tu. Maka bila dia sakit sangat tak boleh tahan, dia panggil pengikut dia, pengawal dia, dia suruh katuk kepala dia bila dia sakit. Kan macam orang kena migraine, kadang-kadang dia boleh pergi hantuk kepala kat dinding ni, dia terlampau sakit, dia pergi katuk kepala dia, kum tu. Demikian kena kepada Namrud. Katuk berasa macam okey sikit, sekali lagi sakit pula, dia katuk, dia hantuk kepala dia, okey sikit. Lama-lama dia tak mau nak okey, katuk pun tak okey, dia suruh bodyguard dia ambil katuk kuat-kuat, katuk mampu dia ni. Demikianlah berakhirnya hidup Namrud yang begitu sombong, angkuh, takabur sampai ke tahap kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang maha tinggi. Tiba-tiba akhir hidupnya begitu. Itu mengikut setengah riwayat yang tidak dapat dipastikan kesahihan dia. Saja kita dengar cerita ni, ambil satu iktibar apa dia? Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak ambil tindakan macam mana pun dia boleh buat kepada musuh-musuh dia. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'azab min haitsu la yash'urun. Maka mendatang Allah akan binaan mereka itu daripada qawa'id. Qawa'id ni maksud dia foundation. Qawa'id kan budak-budak kalau mengaji bahasa Arab, anak tuan-tuan masuk sekolah Irsyad, masuk Maktab Mahmud, masuk sekolah agama ni DMW, pergi masuk Al-Mashhur dan sebagainya, dia akan mengaji Nahu bahasa Arab. Kitab Nahu tu dia buat nama Al-Qawa'id. Al-Qawa'id ni maksudnya apa? Foundation. Itu juga boleh dipanggil kaedah. Qawa'id ni maksudnya asas. Benda yang sangat penting. Nak buat binaan, kalau tak ada qawaid, kalau tidak ada foundation yang kukuh, duduk setahun ya, lepas itu dia crack sana sini.
kan. Orang yang ambil bidang civil engineer mereka nanti belajar pentingnya qawaid ini, kan. Dia kata hang buat extension rumah itu habis banyak mana? Dia ni abang kata saya habis dekat 100,000 lebih, kat 120,000. Ui, dia kata awak main ah. Dia kata aku tambah sama besar macam hang dia, aku tambah dalam 30 ya, 30,000 ya. 30 dengan 120,000 ni nampak bodoh sangat dah kawan yang buat 120,000 ni. Tapi tanya balik, dia buat macam mana? Dia sebelum buat extension dia buat piling. Dia bukan piling kayu bakau, dia piling pakai tiang batu tu. Dia buat macam tu, maka di situ kos. Dengan kawan ni dia pakai panggil tarah rumput, pakai ikat bata naik begitu ya. Memang 30,000 lah. Mana boleh sama foundation, orang yang buat foundation dengan orang yang tak ada foundation nak pergi banding harga, mana boleh. Saya kata hang pergi umrah baru ni berapa? Saya dalam 7,000 lah, 7,000. Oi, mahal ya. Kami pergi 4,500 ya. Iyalah betul lah. 7,000 tu tanya balik dia pergi naik kapal terbang apa? Oh dia naik MAS. Oh di Mekah duduk hotel mana? Dia kata saya duduk Safwa. Turun-turun tu turun dataran Masjidil Haram. Oh, hang 4,500 duduk tak mana? Oh kami nu tengah dua batu nu duduk pukul kaki mai bengkak hang buku tarik kabel lekat tunjuk lutut bengkak bom. Pip sama juga, pergi umrah juga, sampai juga di Kaabah tawaf apa tu 7 pusingan juga tak ada apa. Tapi yang boleh jadi 7,000 tu dia mai ikut mana, yang 4,000 tu macam mana. Yang tu nak kena faham. Sama lah dengan foundation ni. Sama bila dia nak cerita kata apa, dia kata yang kata Namrud ni buat sarh. Dia buat ni siap dengan mengambil kira foundation dia sekali. Yakni kaki dalam tanah, dia kata. Kan hari ni kalau kita tengok teknologi orang buat rumah hari ni, ada yang tak piling dah, tapi dia korek tapak rumah tu, dia korek bagi dalam, dia buat orang bahasa kontraktor ni dia panggil footing. Dia buat footing. Ini nak bagi tahu ni kaki dalam tanah ni bahasa 60 tahun dulu. Kalau kitab ni ditulis minggu lepas dia tulis footing, tapi oleh kerana dia tulis 60 tahun dulu, dia tulis di situ daripada qawaid ataupun foundation, kaki dalam tanah. Dia kata maksudnya apa? Dia buat footing kepada bangunan yang dia nak bina tu. Dia buat footing. Tiba-tiba dia kata apa? Allah mendatangkan dengan angin deras. Tu dia tuan-tuan. Dia buat dah dengan footing, dia buat dengan dia mengambil kira civil engineering ni. Dia ambil kira benda ni semua. Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat mai satu angin derai terguling jatuh bangunan tu. Tuan-tuan, di Masjid Pahim baru ni kita cerita pasal gempa bumi yang menjadi tanda kiamat, dan kita ceritalah beberapa negara yang kena gempa bumi dan kematian sampai berapa ribu orang. Daripada tahun berapa sampai tahun 2012 ada berapa puluh kali gempa bumi berlaku. Tuan-tuan, negeri sehebat Jepun ni selalu kena gempa. Sampai teknologi yang mereka ambil dalam civil engineering mereka ni sampai buat satu bangunan yang hidrolik, dia panggil. Balik lagi tanya Haji Google lagi sekali. Jepun ni buat bangunan hidrolik. Maksudnya apa? Setakat gegaran gempa bumi, setakat gegaran 8 skala Richter, bangunan tu tak reban kalau mengikut ilmu mereka. Setakat 8 skala Richter kalau bergoncang, bangunan tu boleh menari begitu. Dia tak retak, dia tak tumbang, dia tak patah. Sebaliknya dia main tu dia panggil hidrolik. Ni pandai manusia ni nak lawan apa yang Tuhan buat. Nak lawan. Tapi dia nak abang di sini apa dia? Kalau sekadar gempa biasa itu kira okey. Tapi kalau dia yang main tu apa dia? Malapetaka balak daripada Allah. Tu saya buat apalah, tumbang apa yang manusia buat. Kena kepada Namrud ni, apa sudah jadi dekat dia, dan kena gerak gempa, maka jatuh atas mereka itu oleh atap bangunan itu, daripada atas mereka itu mati sekaliannya. Habis. Tuhan buat mai gempa. Khasfun dalam bahasa Arab dia panggil khasfun. Kha sin fa. Kha sin fa, khasfun. Kan dalam hadis dia kata khasfun bil maghrib
wa khasfun bil masyriq, jadi gempa di timur, di barat, wa jaziratil arab, dan di semenanjung tanah Arab. Khasfun itu maksudnya apa? Gempa. Allah buat amai gempa ni, apa jadi? Tumbang bangunan yang dia buat nak naik pergi lawan dengan malaikat atas langit ni, tumbang, mati sekaliannya, dan datang akan mereka itu oleh azab daripada pihak yang tidak diketahui mereka itu. Mai ni dia jadi cempera. Itu perkataan Pulau Pinang ni memang sedap perkataan dia. Perkataan tu tuan-tuan tak payah terang panjang, kita dengar tu rasa puas. Dia kata bila dia mai gempa bumi ni jadi cempera. Cempera tu dengar tu tak payah cerita dah, kita nampak dah kecemperaan tu macam mana. Amboi tu puas kan. Kalau perkataan itu disebut dengan bahasa yang amat standard, kita kata bila dia mai gempa dia jadi cempera. Dia punya tu tak ada. Cempera kata. Memang kita nampak macam mana jadi. Lari sana, lari sini kan. Kita baca ayat Quran di Masjid Fahim tu. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat mai tanda kiamat ni, dia jadi macam mana? Tak kena mak, tak kena pak, tak kena suami, tak kena isteri, tak kena anak, tak kena apa pada masa tu. Itu yang dikatakan jadi cempera. Maka mati sekaliannya. Datang akan mereka itu oleh azab daripada pihak yang tidak diketahui. Yakni sarhun itu jatuh sebelah atas ke dalam laut kerana dipukul angin sebelah bawah. Bangunan duk tegak tu, ribut ni dia main attack belah bawah ni. Bila kena tu dia tumbang lagu tu. Dia tumbang, hak belah atas tu jatuh dalam laut. Demikian malapetaka yang dibawa mai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jatuh atas orang negeri dengan gempa yang berlaku itu. Orang negeri maksudnya apa? Penduduk negeri yang menjadi pengikut Namrud ni. Maka mati sekaliannya. Inilah rupa balasan orang yang buat makar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak abang kata apa? Hantu sehebat macam mana, hantu sah macam mana. Kalau Allah buat mai malapetaka dia, binasa semua. Maka tiada binasa melainkan dirinya jua. Tuhan tak akan jejah apa-apa. Orang yang lawan Tuhan yang terpaksa membayar harganya. Begitu. Firman Allah, summa yaumal qiyamati yukhzihim. Tak habis lagi. Atas dunia Allah buat mai gempa, buat mai nyamuk, buat mai apa, musnahkan atas dunia. Wa summa yaumal qiyamati yukhzihim. Kemudian tak cukup dengan azab atas dunia, di hari kiamat Allah menghina akan mereka itu dengan diazab di neraka. Tak habis lagi. Ingat kot macam tu punya kena atas dunia, akhirat esok okey dah. Oh dah apa-apanya. Akhirat esok azab neraka pula nanti kena dekat orang yang lawan Tuhan ni. Wa yaqulu aina syuraka'i allazina kuntum tusyaquna fihim. Dan lagi berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada segala kapiang itu di atas lidah malaikat, mana dia syarik aku, yakni syarik Allah yang ada kamu bersalah-salahan dengan orang mukmin pada mereka itu. Tuhan tanya, mana dia berhala tokong yang hampa sembah dulu ni? Di hari akhirat esok Tuhan tanya lagi, selapis lagi. Tuhan kata, nah hari ni hampa duduk dalam neraka, aku nak tanya hampa, mana pit Tuhan yang hampa sembah atas dunia dulu? Mana? Tuhan kata, panggil dia, mai suruh dia bawa keluar hampa daripada neraka ni. Tuhan sudah tanya macam tu. Sekira-kira kamu sembah asnam, tiada sembah Allah. Dan orang mukmin itu sembah Allah, tiada sembah asnam. Itu dia. Tuhan kata atas dunia dulu, Nabi yang aku hantar suruh hampa sembah aku, sembah Allah. Tapi hampa pilih untuk nak sembah tokong. Mana dia tokong tu? Panggil dia mai, suruh dia tolong hampa, suruh dia bawa keluar hampa daripada azab neraka yang hampa duk ada hari ini. Dan baru ni kita baca satu hadis di Masjid Jitra, cerita Nabi SAW apabila selesai perang Badar. Kan bila habis perang Badar, Nabi pergi duduk berehat di satu tempat 3 hari. Lepas tu Nabi patah balik mai ke medan Badar ini. Lepas 3 hari Nabi patah balik mai di medan Badar ini, di tepi Qalib. Qalib ini maksudnya satu lubang besar yang berada di celah-celah batu bukit. Dan disitulah dijadikan Qalib, dijadikan apa? Lubang untuk dicampakkan segala bangkai pembesar Quraisy yang mati dalam perang Badar. Disitulah
mayat Abu Lahab. Di situlah segala mayat Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, yang mati dalam perang Badar ni, semua ada dalam tu. Nabi mai berdiri di tepi lubang tu. Berdiri, Nabi kata, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Nabi panggil nama mereka satu-satu. Ya Aba Jahlin, wahai Aba Jahal yang mati tu ada dalam lubang ni. Nabi panggil, ya Aba Jahlin, ayasurrukum. Nabi berdiri di tepi lubang tempat mayat tu dicampak dah 3 hari dah. Nabi kata, ayasurrukum, alangkah baiknya bagi kamu. Nabi kata, ayasurrukum, alangkah baiknya bagi hampa ni, annakum ata'tumullah wa rasulah. Kalaulah masa hampa hidup sebelum mati ni, hampa taat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi bercakap ni dekat mayat hak duduk dalam kubur ni. Nabi kata, alangkah baiknya bagi hampa kalaulah sebelum hampa mati ni, ata'tumullah wa rasulah, hampa taat Allah dan taat kepada Rasulullah. Alangkah baiknya kalau hampa beriman. Nabi kata begitu. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nabi duk cakap seorang-seorang ni. Sahabat duduk ada belakang. Nabi kata, kami orang Islam, kami dah dapat bukti apa yang Tuhan kami janji betul belaka. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nabi kata, hampa hak mati ni, adakah yang Tuhan hampa janji jadi betul? Nabi tanya kepada kafir hak mati ni, kami, apa yang Allah janji dekat kami dah dapat tengok dah kebenaran dia. Hampa macam mana? Adakah hampa dapati hak Tuhan janji betul? Tuhan apa janji tu betul? Bila Nabi duk bercakap lagu tu, Sayyidina Umar duk ada tepi. Sayyidina Umar tanya kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Umar kata, ya Rasulullah, Tuhan bercakap kepada jasad-jasad yang tidak ada roh. Umar tanya Nabi, dia kata, Tuan ni apa cerita ni duk bercakap dekat bangkai kafir musyrikin yang mati ni? Tuan duk bercakap dekat ajsad, dekat jasad-jasad yang depa ni la arwahalaha, yang tidak ada roh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Nabi kata, aku nak abang kat hangpa, depa dengar apa yang aku kata, bahkan mereka dengar lagi jelas daripada hamba duk dengar Allah ni. Nabi kata begitu. Qatadah, ulama tafsir yang saya cerita dia ni siapa di Masjid Fahim itu, Qatadah ni kata apa? Dia kata, ahyahumullah. Dia kata mereka tu mati dah. Segala Abu Jahal, segala Utbah bin Rabi'ah, segala semua mati dah. Ahyahumullah, tapi Allah bagi mereka hidup balik masa Nabi pergi bercakap tu. Allah bagi mereka hidup balik hatta asma'ahum qawlah, sehingga mereka boleh dengar apa hak Nabi kata. Maknanya apa? Maknanya orang mati biasa tak boleh dengar, tapi ini special case. Allah bagi mereka hidup balik untuk nak dengar apa yang Nabi kata, nak mengisbatkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi daripada hadis itu, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis itu apa kita faham apa dia, tuan-tuan? Kita jadi orang Islam hari ini memang tak silap dah. Tak silap, langsung tak silap kita jadi orang Islam ni. Cuma sikit hak kita nak kena betul silap kita apa dia? Kita percayalah kepada Quran dan hadis Nabi. Itu aja nak kena betul. Pasal sebahagian daripada orang Islam hari ini sebenarnya tak percaya. Berapa banyak ayat Quran yang dia percaya tak percaya gitu. Berapa banyak hadis Nabi yang dia macam percaya tak percaya macam tu. Hak tu sikit kita perbaik. Kita Islam elok dah. Start pada malam ni sampai seterusnya kita jadi orang Islam yang percaya. Semua ayat Quran main ni dengar macam mana pun, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tentu. Lepas ni insya-Allah kita sambung. Kita sambung ayat
Tadi sampai tang apa tu? Dia sambung sikit lagi, tu tak habis ayat dia. Qala allazina utul ilma, telah berkata oleh segala mereka yang diberi ilmu, yakni para nabi dan mukmin pada hari kiamat, innal khizya al-yawm wasu'a 'alal kafirin, bahwasanya kehinaan dan juga kejahatan pada hari akhirat ini adalah atas segala orang kafir. Nah, wallah, kita berhenti tu. Lepas ni kita masuk allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ini satu ayat yang menarik. Dia nak cerita macam mana orang kafir mati macam mana. Orang kafir dia mati macam mana. Orang Islam, orang yang beriman, kita ni mati macam mana, kafir dia mati macam mana. Nyawa nak terbit keluar tu. Orang Islam yang beriman macam mana, orang kafir macam mana. Nyawa nak terbit keluar tu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bawa tamsil, bawa contoh bandingan dia tentang cara kematian ini. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.